yang berikut ini, ulasan-ulasan hadis itu adalah menceritakan tentang beberapa keistimewaan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang ikut pada perjanjian Hudaybiyah, pada umrah Hudaybiyah tu. Sehingga Rasulullah SAW ada katakan semua orang yang ikut Hudaybiyah dan perang Badar adalah ahli surga. Ada jaminan, di samping jaminan 10 orang yang terdahulu yang diberitakan mereka masuk surga. Di samping yang betul-betul itu 10 orang, tapi ada yang individu dan lain-lain seperti Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-11. Ayat yang sebelum ini menceritakan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang korban, yang ikut pergi umrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijanjikan apa? Bahawa mereka tidak ada perang, tidak bawa alat perang, kecuali barang, pisau, macam itulah untuk perjalanan. Dan mereka bawa unta sebagai sembelihan nanti, menunjukkan memang betul-betul umrah kan. Jadi sahabat-sahabat ramai yang ikut. Itu cerita yang lepas. Dan mereka bai'ah di Hudaybiyah tu, dan bai'ah mereka adalah diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikenallah bai'ah Hudaybiyah tu dengan bai'atul Ridwan. Nah, selepas cerita ayat-ayat orang-orang sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ayat ini pula mengisahkan cerita orang-orang yang tak nak ikut. Tak nak ikut tu nantilah kita baca apa latar belakang ni. Ya, maka firman Allah tu kata, sayaqulu laka al-mukhallafun minal a'rabi. Sa tu akan, maknanya belum lagi lah, tapi Al-Quran atau Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan rahsia. Ini satu mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kes dia belum jadi, tapi Allah dah buka rahsia. Sa akan, yaqulu akan berkata dengan lidah lah. Maksudnya hati mereka tidak. Ya. Mereka berkata kepada engkau, siapa yang berkata kepada engkau ni? Al-mukhallafuna minal a'rab. Orang-orang Arab, orang Arab, Arabi. Tapi kalau Arab ni orang Badui Arab. Tuan-tuan, Badui Arab ni dia terus terang, dia kasar, dia tak pandai manis muka. Dia kalau bercakap tu direct, dia kasar sikit. Dia lah orang bukit, duduk tidak di bandar, duduk di kemah-kemah. Jadi mereka tu dah Islam, cuma keislaman mereka masih baru dan lemah. Dan ada yang memang tak nak pun. Jadi orang-orang Arab ni ramai, dia suku sakat dia ramai di sekeliling Madinah, termasuk suku Ghifar. Ghifar ni dia perjalanan antara Mekah Madinah, tapi masih di kawasan Madinah lagi lah. Di antaranya Ghifar ni Abu Zar al-Ghifari, orang yang kelima masuk Islam. Abu Zar al-Ghifari, Juhainah, ada suku Aslam, suku Dail, dan macam-macam beberapa suku sakat lagi yang orang Badui ni. Dia lah dimaksud ni minal a'rab, dari kalangan orang-orang Arab Badui itu berkata kepada Muhammad. Al-mukhallafun, orang-orang yang mukhallaf tu dari kalangan orang-orang Badui Arab tu mengatakan kepada Nabi Muhammad, akan mengatakan. Jadi tuan-tuan, mukhallafun ni tak ada dibahas dalam lanjutan ini. Al-mukhallafun ni dia khalaf, asal katanya khalaf ni di belakang. Jadi mukhallafun, orang-orang yang ditinggalkan. Jadi tuan-tuan, itu isyarat.
orang yang tak nak ikut jalan Rasulullah, tak nak serta dengan Rasulullah SAW, mereka sebenarnya bukan mereka meninggalkan Rasulullah SAW, bukan meninggalkan agama, tapi Allah dan Rasulnya meninggalkan mereka. Itu isyarat. Ya, maknanya kita kalau tertinggal daripada jalan Rasulullah ni, umpamanya tak sembahyang jemaah kan. Sembahyang jemaah ni sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sunnah dia tu tak pernah dia tinggalkan ke mana-mana pergi pun, dia tetap berjemaah. Jadi bila kita tinggal jemaah ni, mana kita meninggalkan Rasulullah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bukan kita yang meninggalkan. Itu isyarat ayat. Kita yang ditinggalkan. Nampak tu? Jadi orang-orang yang tak nak ikut umrah sama Hudaybiyah ni bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka bukan meninggalkan Rasulullah, tapi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan mereka. Jadi kalau kita tinggalkan jemaah, bahasa biasa lah. Yang sebenarnya jemaah meninggalkan kita. Ini mesti kita camkan diri kita. Kalau tidak betul-betul sakit, kalau tidaklah ada uzur sebenarnya, maka kita bersama lah. Jemaah ke, kalau belajar lah. Kalau apa lagi ada bab-bab mengenai Islam ini, belajar Quran ke, maka kita tak boleh terlambat. Kita tak boleh tinggal, supaya kita tidak ditinggalkan. Cuba macam dulu nak sebut, kita kadang-kadang tinggalkan solat-solat sunat. Uzur tak ada, tinggalkan sedekah-sedekah sunat. Tapi sebenarnya kita meninggalkan tu bukan kita yang meninggalkan, kita ditinggalkan. Kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sembahyang sunat. Sembahyang sunat tu kita dialog, berjumpa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita tak nak buat, itu salah satu azab Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita kerana dosa kita. Sehingga Allah Taala tak nak, Allah Taala tak ingin kita berhadapan dengan kita. Itu dosa kita. Sehingga ialah kalau malam terang kita selena sampai ke pagi kan, itulah dosa kita. Makanya orang-orang dulu, ulama-ulama dahulu, bila dia tak dapat sembahyang tahajud tu, dia bersungguh, dosa apa ni, tak sembahyang, tak boleh sembahyang, tak boleh bangun tengah malam. Dia takut. Ada seorang pula kata, sekali dia buat dosa 40 hari. Sedangkan tahajud itu suatu ibadah yang menyeronokkan nama dia. Tapi bila dia tak buat tahajud tu sampai 40 hari, maka dia cari dosa. Itu bukan ada satu kali dia berdosa. Jadi tuan-tuan, kita ni macam tu juga. Bila kita tak boleh buat sedekah sunat, nolong orang, sembahyang sunat kurang, baca Quran kurang, adalah dosa. Bukan kita yang meninggalkan Quran, tapi Quran yang meninggalkan. Ini isyarat daripada ayatnya, kata ulama-ulama tafsir. Makanya dikatakan mukhallafun, orang yang ditinggalkan. Bahasa Arab ni, bagaimana saya selalu sebutlah, sikit je beza dia dah beza makna. Kalau mukhallifun, orang yang meninggalkan, orang yang membelakangkan, garis bawah ujung itu mukhalli. Tapi kalau mukhallafu, dia yang kena tinggal. Jadi mengapa Allah Ta'ala di sini sebut mukhallafun bukan mukhallifun? Sebab itu tadi. Jadi orang yang tak ada bersama Rasulullah SAW itu, maka mereka sebenarnya bukan meninggalkan, tapi mereka kena tinggal. Jadi mereka ni beralasan, ya, mereka akan mengatakan, mereka orang yang ditinggalkan itu akan mengatakan bahawa syaghalatna amwaluna wa ahluna, telah menyibukkan kami harta-harta kami
wa ahluna, dan keluarga kami. Alasan ni. Kami sibuk lah, tak boleh nak ikut umrah Hudaybiyah ni. Tak boleh nak ikut Rasulullah ke Makkah ni. Dia cakap lah, saya perlu, mereka akan cakap lah alasannya apa? Mencari alasan lah ni. Kami disibukkan dengan harta kami, keluarga kami. Alasan dia, ya Rasulullah, kami tak ikutlah. Sibuklah Rasulullah, anak tak nak jaga, harta ni, tanah apa, kurma yang dah buah ni, siapa nak jaga Rasulullah? Itu salah satu jawapan dia orang. Itulah, kita pun macam itulah kadang-kadang. Jawapan kita tu jawapan selekeh. Jawapan tak ada kono-mengono, menunjukkan kita tu tak kuat. Sama lah dengan orang, ya? Jadi sepatutnya bila Allah ajar, bila Rasulullah ajar, maka alasan-alasan yang tapik ni, yang kocik ni, yang hina ni, tak sepatutnya kita meninggalkan ajakan Rasul, ajakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa yang bersama Allah Taala itu lebih besar. Tapi nak kalau kuat apa itu pasaknya tu, ya? Tawakal kita pada Allah Taala, ya? Bukanlah kita ni mesti bila azan je kan kita nak sembahyang masjid, tinggalkan semua macam di Mekah kan. Jangan, tampil jangan buat apa. Ya? Nak apa ni, sebab Allah panggil dah tu, tinggal, bukan macam tu. Buatlah perkara-perkara yang apa namanya, pernah Rasulullah SAW tegur orang Arab Badui ke ni, dia pun pergi masjid, unta dia biarkan situ, dia pun pergi. Tawakal lah. Rasulullah tegur, ikat dulu baru tawakal. Jadi kalau kita nak nak tinggalkan anak bini, tinggalkan apa yang patut. Belanja ini kadang-kadang ada orang pergi berjihad fisabilillah, anak bini tak pergi belanja, tak boleh juga. Ini tawakal macam tu je. Itu namanya tawakul, bukan tawakul tapi tawakul. Tawakal yang silap. Jadi kita tak ada istilah tawakul, tapi yang ada tawakkul. Maknanya kita usaha. Fa iza azamta, kalau kau dah pasti, dah siap jalan-jalan nak apa tu, pencegahan, maka ikat dulu unta tadi, kunci dulu kereta tu, baru buat apa yang diajar atau disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Jadi orang ni tak macam tu. Dia lebih kepada harta. Sagalatna amwaluna, kami sibuk dengan harta kami. Buah-buah tamar kami, kebun kami sedang elok ni, tak akan nak tinggal macam tu. Jadi kami sibuk lagi. Wa ahluna, keluarga kami juga macam tu. Jadi maknanya sebenarnya pada hakikatnya kita ni, kalaulah ada ajakan, ada seruan daripada Allah dan Rasul, maka perkara-perkara duniawi yang kecil ni jangan sampai menghalang kita nak pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhallazina amanu, tadi Imam lalu baca dia, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan dilalaikan, itu dilalaikan, ya? La tulhikum amwalukum, kamu jangan sampai harta-harta kamu melalaikan kamu. La tulhikum amwalukum wala auladukum, begitu juga anak-anak kamu jangan sampai membuat kamu lalai an dzikrillah, daripada zikir kepada Allah. Zikir Allah banyak, perang ke, sembahyang ke, buat baik ke. Kita alasan kita orang tak sempat, sibuk banyak kojok. Azan berkumandang ni, kita duduk kat masjid, tak sempat. Apa alasan-alasan yang paling tak munasabah? Apa salahnya kita tinggalkan kojok ni semua? InsyaAllah barakah.
Yang sepatutnya tak siap 1 jam lagi bila kita dah sembahyang jemaah pergi masjid. Kejap je kan dah siap. Ada orang yang mengalami seperti ini. Yang biasanya kalau dia sampai ke petang tak habis. Tapi bila zuhur dia pergi masjid, bila asar dia pergi ke masjid. Siap kau dia. Sebelum asar dah siap kau dia. Ada yang cakap macam ni. Pengalaman dia mendahulukan perintah Allah dan Rasul. Jadi janganlah kita macam ini, kita kenakan diri kita. Jangan sampai alasan kita banyak. Kalau dia orang tak sempat. Lagi kadang-kadang haji kan. Nak haji, muka dia pergilah haji. Ada panggilan jangan elakkan lagi. Tak boleh dah pergilah. Ada kojo lah, belum ada pengganti macam-macam alasan. Tawakal pada Allah Ta'ala. Maksudnya tawakal Allah wa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal pada Allah, dia akan mencukupkan, dia akan menggantikan. Jadi syukurlah dengan dia. Jangan alasan-alasan ringan ni, alasan-alasan yang tak munasabah ni menjadikan kita ketinggalan atau ditinggalkan oleh Allah dan Rasul ni. Sampai itu fastaghfir lana. Maka ya Rasulullah, kami sibuk dengan harta, dengan keluarga kami, anak-anak tak ada yang jaga, fastaghfir lana. Tahulah, fastaghfir lana. Minta tolong keampunan kepada kami, untuk kami. Pahala nak, kau tak nak. Ada baca kitab tafsir Nabulsi, meminta pahala tanpa kerja adalah sebahagian daripada dosa. Ini ajak pergi umrah tak nak, tapi minta ampun. Tolong minta ampunan. Aku tak boleh pergi, tapi sampai Mekah esok mintakan keampunan bagi kami. Tenang kan? Ialah Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Ya? Tapi kita baca surah dengan dia, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan ya Muhammad, wahai orang yang telah melampau, hanya orang yang telah melanggar peraturan-peraturan Tuhan, yang sudah terlajak jauh, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampunkan semua dosa. Okey, sifat Allah mengampunkan semua dosa. Apa namanya? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Tapi selepas ayat tu, wa anibu ila rabbikum. Jadi kalau nak minta ampun dosa, bukan minta ampun dengan semua orang, tapi wa anibu, kembalilah kamu kepada Tuhan. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan serahkan diri kamu kepada-Nya. Jadi minta ampun tu mesti berbuat, mesti taubat, mesti kembali ke jalan Allah Ta'ala, mesti berdamai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan amalan-amalan soleh. Barulah innallaha ghafurur rahim. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Barulah jumpa bahawa Allah Ta'ala itu Ghafur Rahim bila anibu ila rabbikum, kembalilah kamu kepada Tuhan. Jadi kita nak kembali, nak buat, tinggalkan dosa, rasa menyesal dan syarat-syarat taubat tu. Tinggalkan dosa tu, menyesal, berjanji dia akan mengulanginya lagi. Kalau dosa dengan manusia, di samping itu tambah pula lagi, kembalikan hak-hak manusia tu. Baru berbuat. Jadi tak boleh minta ampun atau mintakan keampunan daripada orang, tapi tak buat. Kita tak bertaubat, kita tak kembali kepada Allah, kita tak buat amalan-amalan soleh untuk diri kita, untuk menutupi kekurangan-kekurangan. Tak jadi. Jadi macam dia, ni orang ni apa ni? Ikut umrah tak nak. Alasan dia sibuk dengan ojo dia. Tapi pahala nak juga.
Nanti sampai sana tak ampunkan doakan aku supaya Allah ampunkan aku. Senang kau jawab. Jadi jangan main betul lah. Kita pun kan macam tu kan. Bila ada orang pergi Mekah aja, sampaikan salam pada Rasulullah. Ewa, yang selama ni tak pernah selawat dan salam pun. Mana boleh kirim-kirim macam tu? Selawatlah sendiri. Nak kirim-kirim tu, okey lah, buatlah. Tapi selama kita, sebab selawat dan salam tu akan disampaikan kepada Rasulullah di mana saja kita berselawat. Selawatlah kamu kepadaku di mana saja kamu berada. Sungguhnya selawat engkau akan diberikan, dikedepankan kepada aku, kemukakan kepada aku, sampai kepada aku. Jadi jangan setahun sekali je selawat. Itu pun kirim sama orang. Jadi ngaji-ngaji selawat. Sesungguhnya orang yang paling dekat sama aku nanti adalah orang yang paling banyak selawat kepada aku. Jadi meminta atau mencari pahala, mencari surga lah. Intinya mencari surga tapi tidak beramal, tidak bertindak dengan amal, maka ia adalah merupakan satu dosa. 406. Alasan dusta orang-orang yang tidak turut serta dalam peristiwa Hudaybiyah serta ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi yaquluna bi alsinatihim, surat 407. Mereka berkata, ya, mereka berkata dengan lidah mereka. Maknanya apa? Maknanya cakap mereka itu lidahnya. Hati mereka tak ada. Ma laisa fi qulubihim, apa yang tak ada dalam hati mereka. Maknanya apa? Pembohongan. Mereka mengatakan satu bohong, satu pembohongan dengan lidah sahaja. Padahal ma laisa fi qulubihim, yang di hati mereka sebenarnya bukan itu. Jadi alasan dia tadi apa? Pembohongan dia orang tadi apa? Ya Rasulullah, kami tak boleh pergilah umrah ni, sebab banyak bojo, anak-anak tak ada jaga. Jadi apa namanya, cakap tu di lidah je, di mulut je. Padahal di hati mereka tidak macam tu sebenarnya. Nanti ada disebut. Qul, katakan ya Muhammad, faman yamliku lakum minallahi syai'a in arada bikum darran aw arada bikum naf'an. Katakan ya Muhammad, siapa man yamliku, siapa yang memiliki untuk kamu selain daripada Allah Ta'ala sesuatu, maknanya siapa yang boleh memberikan kamu sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. In arada bikum darran, kalaulah Allah Ta'ala tundak kepada kamu bahaya, kerugian, siapa yang boleh menghalang daripada Allah Ta'ala? Siapa yang boleh menguasai bila Allah Ta'ala nak jatuhkan, arada, menghendaki kepada kamu darran, bahaya. Jadi mereka kata harta tadi kan, kalau Allah nak membahayakan, memusnahkan harta kamu, boleh je, walaupun kamu jaga sekali. Itu maknanya. Katakan ya Muhammad, nama orang nak kawal harta, nak jaga harta sehingga tak nak bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang boleh menghalang Allah Ta'ala kalau dia nak merusakkan harta kamu walaupun dengan di bawah jagaan kamu? Tak ada. Atau arada bikum naf'a, atau Allah menghendaki ada keuntungan, ada manfaat. Siapa yang boleh menghalang? Maksudnya kamu tak nak pergi, kata kamu nak jaga harta, siapa yang boleh menghalang kalau Allah nak merusakkan harta kamu walaupun dia kamu jaga, sehingga tak boleh pergi, membuat mudarat, membuat bahaya kepada keluarga kamu walaupun kamu ada di sisinya. Kalau Allah nak buat rosak, buat sakit, buat bala bencana kepada anak, kepada harta, walaupun dalam kawalan kamu, siapa yang boleh menghalang? Tak ada. Atau kalau kamu pergi,
Siapa yang boleh menghalang Allah Subhanahu Wa Taala nak memberi kebaikan kepada orang yang pergi atau kepada keluarga yang ditinggalkan? Tak ada yang menghalangi. Allah Subhanahu Wa Taala yang buat segala-galanya. Jadi kita pun mesti faham betul ayat ini, percaya betul dengan ayat. Bila dah Allah suruh, ialah buatlah macam tadi lah. Yang buatlah apa yang patut. Buat pintu, kunci dulu, kereta kunci dulu. Tawakal sama Allah. Tapi kalau dah Allah nak juga orang curi kereta, nak juga walaupun macam mana berhati-hatinya kita jalan raya, kita kawal betul-betul, kita buat alat kawalan-kawalan. Tapi kalau dah nak Allah Ta'ala, bahaya. Begitu juga sebaliknya. Jadi tuan-tuan, maknanya buat dulu pencegahan, kemudian serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan apa namanya, ikut matematik kita sendiri. Jadi kita menyangka matematik kita itu betul, tepat. Kadang ada orang kan, macam mana lah dia nak pergi muka dalam mutu tak cukup anggota badan, umpamalah. Macam mana lah, jangan macam ada buku saya baca, macam mana lah dia nak kahwin, duit tak ada, nak bayar mahar, kojo tak ada, nak bayar mahar tak sanggup. Tapi bila Allah berkehendak, orang yang dia cakap tu boleh kahwin, boleh nikah, boleh anak, boleh dapat kerja, boleh jadi kaya raya. Tafsiran daripada dia gambarkan tafsiran tu melalui ayat. Jadi kalau dah Allah berkehendak, apa saja boleh buat. Jadi kita pun macam tu lah. Jangan kita pandang agama ni dengan matematik kita. Pandangan kita terhadap kerja agama ni dengan matematik. Macam mana lah boleh aku sampai? Kita nak pergi haji lah, payah kan? Kita pun matematik kita jalan. Aku nak pergi haji, kerja banyak, pengganti pun tak ada. Bila matematik kita dah terang. Tapi bila kalau dah kita serahkan kepada Allah, buat apa yang patut dulu, kemudian serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila anda sudah bersama Allah, Allah akan bersama anda. Minta surullah yang surga. Ya orang alim, inka Allah ma'aka paman alaih. Kalau Allah dah bersama engkau, siapa yang boleh mencederakan engkau? Tapi inka alaika, kalau Allah dah tak suka sama engkau, paman ma'ak, siapa yang boleh bersama engkau? Itu matematik. Jadi matematik ni mesti kita beriman lah betul-betul, ya. Etikat kita bahawa bila kita kerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan tolong. Allah tak akan tinggalkan kita bersendirian. Bila jalan kita ni adalah jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak akan tinggalkan. Allah tak akan biarkan kita terganti orang. Kaya cerita kerja berkenaan dengan apalah, dengan kehidupan ni, tapi penuh dengan dosa. Duit dapat, pekerjaan. Kisah benar ni di Terengganu ada kawan daripada kawan saya. Tapi dia mengaji yang lama-lama dia tinggalkan kodoh dia. Yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kaji dia macam tu. Akhirnya dia tinggalkan kodoh dia ni. Tak ada kereta, tak ada motor, jalan. Ya, bila nak pergi ke satu tempat tu, dia berjalan, tu hujan, maka berteduh di bawah tempat bus stand, nak nunggu bas ke bandar. Sementara waktu balik tunggu bus stand. Sementara dia nunggu di bus stand ni, bus stop ni, dalam hujan-hujan tu dia jumpa orang Jepun. Cerita sama orang Jepun. Orang Jepun tu nak projek ini, projek ikan laut, makanan laut. Boleh? Dia kata berani dengan diri dia, memang dah biasa pada. Boleh? Saya uruskan. Seminggu selepas tu pergi dia jumpa nelayan tu, belajar dia dengan nelayan tu, macam mana cara ambil ikan, macam mana cara jual ikan.
lama-lama dialah satu-satunya orang yang bertanggungjawab untuk projek Jepun ni, untuk menyediakan apa? Ikan, makanan laut. Kaya raya tu. Tengok tu. Bila kita tinggalkan suatu kerana Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala gantikan. Ada hadis kata, bila kau cari redha manusia di atas kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan benci kepada kau dan buat orang-orang lain pun benci kepada kau. Hadis sahih. Tapi bila engkau kerja untuk redha Allah Ta'ala, walaupun dalam kebencian orang lain, Allah akan redha pada engkau dan buat orang-orang lain pun redha pada engkau, suka pada engkau. Jadi bila kita buat kerja mencari redha manusia, bila kita mencari redha manusia di atas kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka balasannya Allah akan benci dan Allah akan buat orang lain pun benci sama kita. Itu perlu kita faham betul, yakin betul. Jadi bila kita mencari redha Allah, walaupun orang tak suka, maka Allah suka sama kita dan Allah buat kerana orang lain suka. Ya. Habis pula masa. Jadi artinya tengah dia, artinya tidak ada seorang pun yang bisa, yang boleh menolak kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas kamu. Dialah yang maha mengetahui rahasia serta batin kalian, meskipun kamu berbahasa-basi bermanis muka lah, ya? Berapi-api lah, dan bertingkah munafik terhadap kami. Karena itulah Allah berfirman, bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Bahkan sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bima ta'maluna, dengan apa saja yang kamu buat, sama ada yang sedang, yang akan datang pun, yang belum kamu buat. Allah Ta'ala itu bersifat khabir. Akan Allahu bima ta'maluna khabira. Khabira apa dia? Mengetahui dengan serinci-rinci, dengan sedetail-detail dia tahu. Sebab kita ni makhluknya kan, dia yang mencipta ni. Jadi ini perlu kita